Assalamualaikum, saya Muhammad Amriza Arifin, nombor metrik 259973. Saya dari PSU MJB. Saya akan membentangkan mengenai demokrasi berparlimen di Malaysia. Demokrasi berparlimen bermaksud rakyat menyebabkan diri dalam sistem pemerintahan, manakala Raja-Raja Melayu menjadi lambang taat setia rakyat. Dalam sistem demokrasi berparlimen, rakyat berpeluang membentuk kerajaan. Rakyat bebas memilih perwakilan melalui pilihan raya. Mereka berhak menyokong, mengekalkan atau menukarkan kerajaan melalui pilihan raya. Maksud demokrasi berparlimen dalam bahasa Yunani yang memperkenalkan istilah demokrasi menakrifkan demokrasi dalam dua perkataan, iaitu demos rakyat dan kretin, pemerintah rakyat memerintah. Malaysia mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan sejak tahun 1957. Struktur demokrasi berparlimen di Malaysia. Pemerintahan Malaysia yang bercirikan demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan yang unik kerana Parlimen Malaysia terdiri daripada 3 komponen, iaitu Yang di-Pertuan Agong, Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Ciri-ciri pemerintahan demokrasi berparlimen di Malaysia. Ciri pertama, ciri pemerintahan demokrasi berparlimen di Malaysia, perlembagaan menjadi panduan kepada kerajaan untuk mentadbir negara. Perlembagaan mengandungi pelbagai peruntukan. Ciri yang kedua ialah mempunyai institusi raja berperlembagaan. Raja berperlembagaan bermaksud sistem pemerintahan beraja mengikut peruntukan dalam Perlembagaan Malaysia. Baginda bertindak mengikut Perlembagaan Malaysia dan nasihat Perdana Menteri. Ciri yang ketiga ialah mempunyai parlimen. Parlimen ialah badan perundangan yang menggubal undang-undang di negara kita. Parlimen terdiri daripada Yang di-Pertuan Agong, Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Ciri yang keempat ialah mengamalkan pilihan raya. Pilihan raya diadakan dalam 2 bentuk, iaitu pilihan raya umum dan pilihan raya kecil. Pilihan raya dijalankan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Ciri yang kelima, mempunyai badan yang menjalankan pemerintahan. Kuasa pemerintahan yang dibahagikan kepada badan perundangan, badan pelaksana dan badan kehakiman. Ketiga-tiga badan ini dipegang oleh pihak yang berasingan untuk mengelakkan pembolotan kuasa. Ciri yang keenam ialah mempunyai parti-parti politik. Ideologi politik dan sikap perkauman menjadi asas pembentukan parti politik di negara kita. Parti-parti ditubuhkan dengan matlamat untuk menyatukan dan menjaga kepentingan kaum masing-masing. Ciri yang ketujuh ialah mengamalkan kebebasan asasi. Ciri yang ketujuh ini adalah setiap warga negara mempunyai hak asasi dan kebebasan berpersatuan, beragama, memiliki harta. Warga negara bebas memilih dan menganggotai mana-mana parti politik. Kepentingan demokrasi berparlimen terhadap Malaysia. Sistem demokrasi berparlimen memberi peluang kepada rakyat membentuk kerajaan. Demokrasi berparlimen memberi peluang kepada rakyat memilih perwakilan mereka melalui pilihan raya. Memberi peluang kepada rakyat melibatkan diri dalam pemerintahan negara. Rakyat boleh menyuarakan pandangan melalui perwakilan yang dipilih oleh mereka. Rakyat boleh melalui perwakilan yang dipilih oleh mereka. Sistem pemerintahan demokrasi berparlimen membolehkan kerajaan menjalankan pemerintahan dengan cekap. Sistem demokrasi berparlimen menjamin undang-undang yang adil dan dapat diterima oleh rakyat. Sistem pemerintahan demokrasi dapat mengelakkan pembolotan kuasa dalam menjalankan pemerintahan. Rakyat bebas menganut ideologi politik yang tidak bertentangan dengan
dasar kerajaan. Isu-isu yang dihadapi dalam melaksanakan pemerintahan demokrasi berparlimen. Isu pertama ialah amalan politik, wang atau rasuah semakin menjadi-jadi dalam pilihan raya. Isu yang kedua ialah penyalahgunaan hak dan kebebasan bersuara. Isu yang ketiga ialah sikap tidak menghormati institusi raja berperlembagaan sebagai salah satu ciri sistem demokrasi berparlimen di Malaysia. Isu yang keempat ialah sindrom menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Isu yang kelima ialah sikap tidak menghormati peruntukan perlembagaan Malaysia. Isu yang keenam ialah terdapat usaha pihak yang tidak bertanggungjawab untuk membawa keluar Sabah dan Sarawak daripada Persekutuan Malaysia. Kekuatan demokrasi berparlimen di Malaysia. Demokrasi prihatin atau peka kepada kepentingan rakyat. Demokrasi diasaskan oleh prinsip kesamaan. Demokrasi memberi hak untuk memilih pemerintah. Demokrasi menggalakkan pembangunan diri rakyat. Demokrasi juga membaiki taraf hidup. Demokrasi merupakan corak pemerintahan yang cekap dan berkesan. Demokrasi menggalakkan semangat bekerjasama. Demokrasi juga dapat melahirkan taat setia rakyat yang tidak berbelah bagi kepada pemimpin yang dipilih. Kelemahan demokrasi berparlimen di Malaysia bukan bentuk pemerintahan majoriti seperti yang disyaratkan kerana ia tidak wujud demokrasi seperti perhimpunan perwakilan, pilihan raya dan melibatkan persaingan antara kumpulan berkepentingan. Kebebasan dalam sesuatu perkara dihadkan kerana adanya peraturan untuk mengawal tindakan tersebut. Memudahkan perebutan kuasa antara kumpulan dan parti politik, menimbulkan konflik serta perpecahan rakyat. Cadangan penambahbaikan. Kerajaan hendaklah menguatkuasakan atta hasutan secara tegas. Memperkasakan lagi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Kementerian Komunikasi dan Multimedia perlu menasihati kerajaan agar menubuhkan Suruhanjaya bebas yang akan memantau pengguna media sosial. Kerajaan patut meningkatkan semula peranan Jabatan Penerangan ke arah meningkatkan kefahaman masyarakat tentang sistem demokrasi berparlimen. Kementerian Pelajaran patut memperkenalkan semula mata pelajaran sivik dan kewarganegaraan di sekolah. Kesimpulannya, iktibar yang boleh diambil daripada kejayaan Malaysia melaksanakan sistem pemerintahan demokrasi ialah sanggup mempertahankan perkara baik dalam sistem dalam usaha mengekalkan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen. Kita hendaklah bijak dalam melantik pemimpin agar negara kita mencapai kecemerlangan dalam semua bidang. Jika kita sentiasa peka terhadap perkembangan semasa, sudah tentu sistem pemerintahan negara kita dapat memenuhi kehendak rakyat. Setiap rakyat perlu memiliki jati diri yang kukuh agar unsur-unsur negatif tidak mempengaruhi pemikiran mereka. Sikap mementingkan perpaduan mestilah diutamakan dalam menjaga keharmonian masyarakat pelbagai kaum di negara kita. Sekiranya setiap warga negara menghayati prinsip rukun negara, kestabilan politik negara akan dapat dikekalkan. Kita mestilah menghormati hak asasi dan kebebasan individu dalam membuat keputusan penting demi masa depan negara. Kita perlu menghormati amalan demokrasi supaya kesinambungan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen dapat diteruskan. Sekian, terima kasih.